warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih kerana terus menonton. Salam kreativiti, salam positiviti, dan insya-Allah kita kongsikan lebih banyak info yang berguna. Dan hari ini saya akan kongsikan kelebihan-kelebihan PDPR kepada pelajar. Sebelum itu, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, dan kemudian tekan notification supaya setiap info yang saya kongsikan tidak pernah ketinggalan untuk anda nanti. So, hari ini saya akan kongsikan bagaimana PDPR ini membawa banyak kelebihan sebenarnya kepada kita sebagai seorang pelajar. Okey, apa dia kelebihan-kelebihan PDPR kepada kita? Yang pertama adalah kita boleh belajar sendiri ataupun belajar dengan cara kita sendiri. Okey, bila kelas bersemuka, suka tak suka kita kena ikut cara dan pendekatan digunakan oleh guru dan rakan-rakan kita. Dan mungkin ada di antara kita boleh ikut dengan baik, dan mungkin antara kita agak sukar nak terima dengan baik. Sebab personality diri individu ni kita berbeza. Ada orang tinggi kinestetik. Kinestetik tinggi ni maksudnya dia tak boleh duduk diam, dia suka buat sesuatu dengan aktiviti, kan? Tapi kadang-kadang cikgu sekolah ataupun cikgu kita kat sekolah tak mampu nak penuhi semua keperluan tu sebab ada pelbagai faktor yang menjadi kekangan dan sebagainya. Okey, bila kita PDPR, kita boleh belajar sendiri. Jadi kita bebas tentukan sendiri cara macam mana kita nak belajar. Kita ikut PDPR yang atas talian, dan kemudian untuk diri kita sendiri kita belajar dengan cara yang kita selesa, cara yang kita suka, cara tulis nota, cara kita buat latihan dan sebagainya. Alright, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lebih mudah nak rujuk guru. Kalau sebelum ni waktu belajar bersemuka, mungkin ada di antara kita yang malu, yang segan nak jumpa dengan cikgu. Kita rasa tak terucap soalan nak tanya, kan, nanti macam orang kata apa pula, kan. Benda ni selalu berlaku pada pelajar. Walaupun benda tu sebenarnya tak berdosa pun, tak mendatangkan dosa pun untuk kita nak bertanya dengan orang, kan. Apatah lagi guru kita sendiri. Jadi, kelebihan PDPR adalah membolehkan kita lebih dekat dan lebih rapat dengan guru dengan cara kita tak malu lagi untuk tanya soalan. Sebab kita kontak personal, kan. Kalau malu nak tanya dalam grup, tanya personal. Walaupun secara teknikalnya jarak kita dengan cikgu tu jauh berbanding dengan kita bersemuka di rumah, di sekolah selalu, tapi disebabkan oleh keupayaan komunikasi ni membolehkan kita tak rasa malu, kan. Cikgu, saya nak tanya macam ni, macam mana, saya tak apa-apa faham. Kalau kita bersemuka, mungkin ada antara kita memilih untuk tak apalah, tanya pun buat malu je, kan. Jadi kita boleh buangkan. Jadi hubungilah, buat personal coaching dengan cikgu. InsyaAllah saya percaya cikgu di Malaysia ni sangat positif dan mereka akan bantu kita. Kalau kita rasa segan dengan cikgu A, tanya dengan cikgu B. Jadi tak ada masalah. Yang ketiga adalah kita boleh susun jadual dan masa kita sendiri. Macam mana kita susun jadual dan masa kita sendiri? Yang pertama, kita ikuti PDPR macam biasalah, seperti yang telah dijadualkan oleh pihak sekolah. Jadi selepas habis itu, kita boleh susun masa kita sendiri. Kalau dulu waktu sekolah bersemuka, kita banyak menghabiskan masa dengan perjalanan. Kalau duduk dekat bandar besar, mungkin jamnya lagi dan sebagainya. Balik rumah dah letih, kita perlu rehat 2-3 jam habis macam tu saja. Tapi bila kita PDPR, kita sepenuhnya berada di rumah. Jadi kat situ kita mungkin katakan rehat setengah jam ataupun 1 jam, kan, waktu Zuhur misalnya. Selepas daripada tu kita dah boleh ready. Mungkin kita buat latihan sendiri, kan. Kat task message kena baca buku, sepenuhnya ikut cara kita sendiri. Jadi kita boleh susun jadual masa dengan lebih baik. Malah kita banyak boleh manfaatkan masa tu. Seterusnya apa yang kita boleh buat adalah kita boleh belajar teknologi, kemudahan ICT yang ada pada hari ini. Kalau dulu mungkin tak ada PDPR, kita pun tak pernah guna platform Google Meet, kita tak pernah guna Zoom, kan. Kita mungkin email pun tak aktif, dah tak ingat dah password pun. Tapi kelebihan PDPR, kita dapat manfaatkan kemudahan ICT ni untuk tujuan yang positif. Dulu mungkin kita lebih banyak guna untuk hiburan, tapi hari ini kita banyak guna platform yang atas talian ni dengan cara yang lebih baik. Bukankah itu satu kelebihan dan satu kebaikan? Maka kat situlah kita boleh guna. Lepas ni, kalau cikgu nak buat kelas, cakap dengan cikgu tak apa, biar saya yang set up, biar saya yang jadi host untuk kelas seterusnya. Jadi dekat situ kita boleh belajar. Bila kita buat, kita bantu cikgu, beban cikgu pun ringan, dan akhirnya dua-dua dapat manfaat. Betul tak? Alright. So yang seterusnya adalah kita dapat jauhkan diri daripada negativity. Kan? Kalau kita tengok ramai orang cakap, bila kita terjebak sesuatu dan sebagainya, terlibat sesuatu, ini semua
disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. So, bila kita di rumah PDPR, kita tak lagi, okay, kita communicate dengan kawan-kawan kita, tapi tak sepenuhnya. Bila tak sepenuhnya, kita pun lebih banyak masa yang lebih baik kita manfaatkan kat rumah. Kita dah terdisiplin lah, dah setahun lebih dah PDPR ni, dan saya percaya kebanyakan remaja kita hari ini, okey, saya tak katalah remaja yang sebelum ni tak baik ke dan sebagainya, cuma maksudnya dari sudut aktiviti kita lebih banyak positifnya kan, betul tak? Nah, asalkan kita buat yang positif lah. Jadi bila kita tak perlu nak bercampur dengan benda-benda yang negatif, insya-Allah disiplin diri kita, kebaikan diri kita, kita akan dapat manfaatkan ke arah perkara-perkara yang lebih baik. Okey, seterusnya adalah PDPR ni, kelebihan dia adalah kita fokus, kita beri keutamaan kepada pembelajaran itu sendiri walaupun secara atas talian, berbanding bersemuka ataupun belajar secara bersemuka di sekolah yang normal sebelum ni. Ada banyak komitmen yang kita kena bagi, macam kurikulum, sukan dan sebagainya. Saya bukan menolak sukan, saya bukan menolak kurikulum bagus, saya pun dulu aktif juga. Tapi maksudnya kita lihat dari sudut yang positif lah. Okay? Kita lihat dari sudut yang positif ni, maksudnya bila kita bagi penekanan keutamaan kepada PDPR, maka saya percaya kalau kita manfaatkan betul-betul, PDPR akan lebih melonjakkan kecemerlangan kita dalam sudut akademik dan juga potensi diri kita tadi. Sebab apa? Ada banyak platform atas talian yang lain yang juga kita boleh manfaatkan, macam TikTok, macam Instagram, Facebook, apalagi Twitter. Ada banyak orang kongsikan konten tentang pembelajaran. Jadi kita tak hanya tertakluk pada kaedah ataupun cara yang cikgu kita ajar, tapi juga kita dapat belajar daripada orang lain. Dan hari ini perkembangan-perkembangan ini menunjukkan trend yang positif dan semakin aktif. Jadi kenapa tak kita manfaatkan? So inilah antara kelebihan-kelebihan PDPR. Maka dengan itu saya percaya kalau kita jadikan benda-benda yang selama ni kita rasa susah, PDPR susah, kita lihat nak kena beli alat dan sebagainya kan, dan saya rasa kebanyakan kita hari ni dah mula ada alat sendiri. Jadi manfaatkan, hargai apa yang ibu bapa kita dah belikan, dah korbankan untuk sebagai hadiah untuk mereka nanti. Inilah hadiah yang kita boleh bagi. Jadi sebab itu saya sebut, walaupun PDPR ini mungkin pada awalnya kerajaan terpaksa buat disebabkan oleh situasi semasa, dalam keadaan tergesa-gesa, semua orang pun tak bersedia. Percayalah, semua orang tak bersedia. Tapi kita dah berjaya laksanakan dia setahun lebih dah. Dan insya-Allah saya percaya selagi mana kita positif dan optimis, Allah akan bagi jalan. Setiap yang kita usahakan tu akan jadi manfaat kepada diri kita dan orang lain. Maka akhirnya PDPR negatif ke? Tidak kan? Kalau kita pandai gunakan, kita manfaatkan betul-betul, yang negatif jadi positif. Jadi jangan pernah putus asa, insya-Allah. Okay? Terima kasih kerana terus menonton. Jangan lupa subscribe, share, notification. Mudah-mudahan setiap apa yang saya kongsikan memberi manfaat kepada diri saya, kepada anda dan semua orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.